Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah, salam sejahtera, selamat malam, apa khabar seluruh rakyat Malaysia. Setiap minggu semua ternanti-nantikan program yang sudah bersiaran sejak 1978, 43 tahun kekal bersiaran Khamis malam Jumaat. Itulah Forum Perdana Ehwal Islam. Tahun ini 2021, malam ini kita masuk ke siaran 39. Maknanya kita sudah menjengah 39 silibus perbincangan Forum Perdana Ehwal Islam, dan malam ini kita bersiaran bersempena dengan Hari Angkatan Tentera Malaysia. Dan kita ucapkan terima kasih kepada penganjur kita iaitu Angkatan Tentera Malaysia ATM dengan kerjasama JAKIM dan juga RTM dan ditaja oleh Bank Islam Malaysia Berhad. Malam ini, sebelum kita berbicara tentang tajuk kita pada malam ini, kita ingin buka malam Jumaat kita dengan kita membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, surah Yasin, bagi memohon keberkatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sempena hari ATM dan juga kepada seluruh rakyat Malaysia berdepan dengan pandemik COVID-19. Kita akan bersama dengan dua orang imam besar yang akan memimpin bacaan Yasin kita, iaitulah Tuan Haji Ustaz Ihsan Muhammad Husni, Imam Besar Masjid Negara, dan juga bersama beliau adalah Major Haji Muhammad Nizam Datuk Termizi yang merupakan Imam Masjid Kementah ATM, dan berada di tengah-tengahnya Ustaz Nabil Ahmad, teman saya, yang akan turut membacakan surah Yasin. Dan kita sangat berbesar hati kerana kita bersama di sidang maya tetamu-tetamu kehormat kita. Saya mengalu-alukan iaitu Jeneral Tan Sri Effendi Buang TUDM, merupakan Panglima Angkatan Tentera Malaysia, Panglima Tentera Darat, Wakil-Wakil Panglima Perkhidmatan Pengurusan Tertinggi ATM. Turut saya alukan yang berbahagia Datuk Haji Abdul Aziz Yusof, Ketua Pengarah JAKIM, dan timbalan-timbalan Ketua Pengarah. Turut saya alukan Pengurusan Tertinggi Bank Islam yang bersama di sidang maya bagi turut sama membacakan surah Yasin pada malam ini. Dan saya jemput seluruh penonton setia Forum Perdana. Ayuh kita himpun satu keluarga, kita panggil semua anak isteri kita, kita duduk depan TV sambil membaca surah Yasin. Mudah-mudahan malam kita Forum Perdana dibuka dengan penuh keberkatan. Dengan segala hormatnya, saya mempersilakan Tuan Haji Ustaz Ihsan dan juga Tuan Haji Muhammad Nizam untuk memulakan bacaan Yasin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم
أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية
والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا
تشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, begitulah tadi bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim surah Yasin yang telah dipimpin oleh Tuan Haji Ustaz Ihsan Muhammad Husni dan juga Meja Haji Muhammad Nizam Datuk Tarmizi yang telah membacakan surah Yasin bersama dengan tetamu-tetamu kehormat di dalam sidang maya. Untuk itu saya jemput kembali Al-Fadil Ustaz Tuan Haji Muhammad Ihsan untuk membacakan doa. Dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ به مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك
أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada saat dan ketika ini kami sekalian hamba-hamba-Mu dengan penuh rasa rendah diri mengangkat tangan kepada-Mu ya Allah. Tidak ada yang lebih besar harapan kami melainkan mengharapkan keredaan-Mu pada kami. Engkau limpahkanlah keampunan kepada kami di atas kecuaian dan kealpaan kami kepada-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Qawiyyu ya Aziz. Dalam keheningan malam ini kami sekalian hamba-hamba-Mu memohon apalah kiranya Engkau kurniakan kepada kami kesedaran akan peri pentingnya erti perpaduan dan persaudaraan. Ya Allah, Engkau keluarkanlah kami daripada belenggu pemikiran kejumudan kepada fikrah keimanan dan kemajuan. Hiasilah diri kami dengan semangat kenegaraan dan kekitaan dalam membentuk perpaduan bangsa dan watan. Allahumma ya Allah, Engkau bukakanlah tirai perdamaian agar kami dapat bersatu hati mengerat tali persaudaraan. Sucikanlah hati kami daripada sifat mazmumah. Hiasilah diri kami dengan sifat-sifat mahmudah. Peliharalah kami daripada tindakan yang melampaui batasan iman dan juga taqwa. Allahumma ya Hafizu ya Alim. Ya Allah, lindungilah kami daripada segala fitnah perpecahan dan perbalahan, wabak penyakit dan apa jua yang mengugat keselamatan dan keharmonian negara kami, terutamanya wabak COVID-19. Allahumma ya Allah, sesungguhnya apa juga kebaikan, nikmat dan anugerah adalah dari sisi-Mu jua ya Allah. Oleh itu jadikanlah kami umat yang tidak akan melupai dan sentiasa menyebut nama-Mu yang terawal dalam setiap pujian dan penghargaan. Akhirnya kami serahkan kepada-Mu ya Allah kehidupan kami, kepada qada dan qadar-Mu ya Allah. Kami redha di atas segala ketentuan yang telah Engkau tetapkan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma kshif 'anna al-kurubat وسلمنا نحن مما فيه من الآفات واحفظنا من كل سوء وملام وبلغنا كل مقصد ومرام وأصلح بيننا وبين غيرنا حتى نكون في أمان وسلام وفرج عنا كرباتنا فرجا عاجلا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan doa yang dibacakan tadi akan terus memberkati dan merahmati kita seluruh rakyat Malaysia sempena dengan Hari Angkatan Tentera Malaysia dan dalam waktu pandemik pada kali ini. Kita ucapkan terima kasih juga kepada tetamu-tetamu kehormat kita, Jeneral Tan Sri Effendi Buang TUDM, Panglima Angkatan Tentera Malaysia, Panglima Tentera Darat, Wakil-Wakil Panglima Perkhidmatan, Pengurusan Kanan ATM, tidak dilupakan kepada yang berbahagia Datuk Haji Abdul Aziz Yusof, Ketua Pengarah JAKIM, dan Timbalan Ketua Pengarah Operasi, Pengarah-pengarah bahagian, dan juga tidak dilupakan pengurusan tertinggi Bank Islam yang turut bersama dengan kami. Terima kasih. Baik, para hadirin yang dihormati sekalian, kita akan berehat seketika. Sekembalinya nanti, siapakah panelis yang akan bersama dengan kami? Apakah topik yang kami akan bincangkan? Kita beradu seketika, kembali sesaat lagi. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi di Forum Perdana Ehwal Islam. Terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan kami. Malam ini kita bersiaran istimewa 1 jam 30 minit. Anda akan bersama dengan saya sampailah jam 10.30 malam.
Jadi sediakan kopi secukupnya, rehat dan kita tenang untuk menikmati jamuan ataupun juadah ilmu kita pada malam ini. Malam ini kita akan bersama dengan dua orang panelis. Sebelum itu, saya turut ditemani oleh sahabat saya Ustaz Nabil Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar Ustaz Nabil? Sihat? Baik. Alhamdulillah. Malam ini apa analisa yang menarik yang boleh sampaikan ada? InsyaAllah kita akan buat satu pendedahan berkenaan dengan Angkatan Tentera Malaysia dan juga kita nak menyemarakkan lagi suasana kita hari ini dalam mendepani wabak pandemik COVID-19. Ibarat kita berdepan dengan musuh yang nyata. Dan persiapan itu perlu untuk kita selari sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Dan Ustaz Ridi, walaupun kita katakan jangka masa yang kita kata tak tentu bila akan kita selesaikan pandemik ini, sudah pasti di sana ada ubat, ada cara yang terbaik dalam menyemarakkan rasa kebahagiaan dalam diri. Dalam masa yang sama kita nak berkongsi rezeki yang Allah kurniakan kepada kita di bumi bertuah ini. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Nabil. Dan turut menemani kita iaitu Al-Fadil Ustaz Zaid Abdul Samad, merupakan juru bahasa isyarat. Lambai sikit Ustaz, boleh ke? Alhamdulillah, manis senyumannya. Dan bersama dengan saya dua orang panelis yang sudah bersiap siaga di pentas Forum Perdana Ehwal Islam. Terus saya memperkenalkan di sebelah kiri saya iaitu yang berbahagia Datuk Badli Shah Alauddin, Imam Besar Masjid Sultan Ahmad I, Kuantan, Pahang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita bersiaran bersempena dengan Hari ATM ke-88 tahun ini, Datuk. Masya Allah. Datuk ada kaitan ke? Ada pengalaman ke kaitan ke dengan ATM tu? Masya Allah. Kita Alhamdulillah sentiasa bersedia kerana mendaftar di Regimen 512 Askar Wataniah Kem Padang Midin, bersedia ditugaskan bila diperlukan. Masya Allah. Ini dipanggil apa dia? Regimen Askar Melayu begitulah Sangkan Sepadan Tentera Darat dulu. Angkatan. Waktu latihan dulu tu apa pengalaman yang tak boleh dilupakan? Guling satu padang ke apa ke? Memang kita bila latihan untuk rekrut dan sebagainya, saya ingat yang askar regular lebih lagi daripada kita. Tapi ini sebagai pendedahan kepada orang muda-muda untuk bahawa bukan mudah mempertahankan tanah air. Masya Allah, itu pengalaman. Kalau yang ada berminat, boleh daftar kepada kem-kem yang terdekat. Baik, bergandingan dengan Datuk Pat pada malam ini iaitu Lieutenant Colonel Haji Muhammad Jihadi Haji Ahmad, Ketua Dakwah Jabatan Arah Ko Agama Angkatan Tentera ATM Kagat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya difahamkan ini kali pertama di pentas Forum Perdana Ehwal Islam. Ya. InsyaAllah kita nantikan peluru-peluru dakwah yang akan ditembak nanti insyaAllah. InsyaAllah. Baik. InsyaAllah. Bila kita ada tetamu kali pertama, kita dahulukan tetamu dulu. Datuk Bat, boleh ke? Fadal. Baik. Sebagai mukadimahnya sempena dengan Hari Angkatan Tentera Malaysia inilah. Saya bila ada teman-teman saya, bila kita belajar dalam pengajian Islam ni, rata-rata akan jadi ustaz, guru, sama ada kerja jabatan agama macam kami sebagainya. Tapi tiba-tiba tuan memilih untuk berkhidmat dalam ATM di Ko Agama Angkatan Tentera. Mungkin tuan boleh kongsi sikitlah sebagai permulaan ni. Kenapa tuan boleh pilih kerja di Kagat ni berbanding kerja-kerja lain ni? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Terima kasih yang bahagia Ustaz Hariri selaku moderator pada malam ini. Rakan sahabat ataupun tuan guru saya lah yang bahagia Al-Fadil Datuk Badli Shah. Seterusnya hadirin hadirat para penonton, mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Nampak soalan pembukaan ni kalau nak cerita dia punya sejarah tu panjang. Jadi saya ringkaskan saja. Memang kalau nak kira niat tu sejak kita sekolah rendah lagi pun cikgu dah tanya dah. Kita cita nak jadi apa? Tentera nombor 1. Masya-Allah. Nombor 2 polis, nombor 3 bomba. Tapi itu masa zaman sekolah lah. Kemudian bila dah berlalu masa yang panjang dalam pengajian dan seumpamanya, dan saya dapati bahawa perasaan kecintaan kepada negara ni sebenarnya bukan kepada saya saja, bahkan boleh dikatakan menyelinap ke seluruh masyarakat. Dan cuma cara bagaimana kita mempamerkan kecintaan pada negara.
Sebagai contoh yang bagi Ustaz Ari sebut tadi, sebagai kita ni golongan yang kita kata yang mempunyai pendidikan agama, berlatar belakang agama, kita juga ada cara yang tersendiri untuk mempamerkan kecintaan kita kepada negara kita yang tercinta. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 122, Allah Taala berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyanziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Ayat ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa tidaklah semua manusia itu ataupun gerombolan itu diangkat untuk berperang. Bahkan ada di antara mereka yang telah dipertugaskan untuk liyatafaqahu fid din, untuk mendalami ilmu agama, dan seterusnya pulang untuk menyampaikan kepada masyarakat. Jadi dalam konteks inilah saya melihat medan penyampaian ilmu agama ni, selain daripada yang sebut ustaz dan seumpamanya, apabila Kor Agama Angkatan Tentera ditubuhkan secara resminya pada 16 April 1985. Pada masa itu saya masih lagi di alam persekolahan dan saya nampak peranan yang dimainkan oleh Kagak ni, oleh Kor Agama Angkatan Tentera ni sangat besar. Terutamanya di dalam membina ketumbukan ataupun membina syakhsiah, membina kekuatan kerohanian Angkatan Tentera Malaysia. Jadi apabila menyuluh kepada medan yang lebih luas ini, saya rasa tertarik untuk kita nak berada dalam satu situasi yang agak berbeza. Kalau yang bagi Ustaz Ridi dan juga yang bagi Datuk Bat boleh menyampaikan dakwah secara terbuka di dalam masyarakat, tetapi agak sukar untuk nak masuk dalam kem tentera. Maka kerana itu dalam tentera ini kita nak menyampaikan dakwah, agak lebih ianya menepati kehendak, kita jadi juga sebahagian daripada tentera. Dan sesungguhnya apabila kita berada di situ, kita dapati banyak konsep-konsep yang boleh kita pakai dan peranan-peranan yang dimainkan oleh Kor Agama Angkatan Tentera sendiri, dan juga dia punya misi dan matlamatnya memang menepati dengan kehendak yang sebenar. Maka kerana itulah saya fikir saya ingin mencuba satu medan dakwah baru yang kita boleh bergerak ke sana kemari. Kita bukan hanya berdakwah di peringkat di tempat aman saja, bahkan kita boleh masuk ke kawasan-kawasan operasi dan seumpamanya dengan memakai pakaian yang sama rata dengan barisan ketenteraan, boleh jadi memudahkan untuk kita menyampaikan dakwah. Maka dengan itulah, maka pada tanggal 6 September 1996, maka saya pun memilih untuk menceburi di dalam Kor Agama Angkatan Tentera di dalam kerjaya sebagai Angkatan Tentera Malaysia. Masya Allah. Ustaz Jihadi 1996 dah sertai Kagat. Saya baru nak ambil UPSR tahun tu. Tapi ini satu contoh, mungkin yang menonton pada waktu ini ada graduan ataupun yang sedang belajar dalam pengajian Islam, boleh untuk mensasarkan sebagai kerjaya bagi anda. Baik, saya nak tarik perbincangan ini kepada Datuk Bat. Kalau kita tengok tema Hari ATM tahun ini adalah kedaulatan negara, tanggungjawab bersama. Ada dua frasa penting soal daulat dan tanggungjawab ini. Saya nak tirus kepada soal daulat. Kalau dalam kesarjanaan akademik, ahli falsafah pertama yang mengungkapkan perkataan daulat ini adalah John Bodin, yang menyebut dalam bukunya Six Books Concerning the State, menegaskan kedaulatan adalah kuasa tertinggi dalam negara dan perlu diterima oleh semua pihak. Namun kalau kita nak tengok dalam lorong Islam dan Melayu kita ini, saya nak tanya kepada Datuk Bat ni, saya umpamakan ensiklopedia Forum Perdana. Jadi daulat dalam Islam ni bagaimana dan apa pentingnya daulat negara ni, Datuk? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih saudara saya Al-Fadhil Ustaz Hariri Muhammad Daud selaku moderator forum. Rakan bicara wara pada malam ini Lieutenant Colonel Muhammad Jihadi bin Haji Ahmad. Seterusnya para penonton yang mengikuti siaran kita sama ada di tanah air maupun di negara-negara serumpun di Singapura, Brunei, Indonesia, Thailand. Alhamdulillah, kita membincangkan satu tajuk yang begitu baik pada malam ini bersama dengan anggota keselamatan kita. Saya tertarik Ustaz Riri, Lieutenant Colonel kita, namanya pun munasabah dah jadi askar tu, Jihadi itu begitu luar biasa sekali. Panjang wawasannya. Saudara-saudari sekalian, apa makna daulat? Dalam bahasa Arab, daulat ini dipanggil daulah.
Apa makna daulah? Daulah maknanya negara. Sebab itu dalam konteks negara, kita bersyukur kehadrat Allah, kita adalah sebahagian daripada 195 independent sovereign states in the world. Maknanya negara-negara yang ada kedaulatan, including de facto independent Taiwan termasuk sekali. Yang mana bukan senang untuk diisytiharkan sebagai negara-negara berdaulat, dan kita memiliki kepemilikan terhadap 329,847 km persegi tanah, termasuk kawasan zon ekonomi eksklusif ZEE seluas 598,450 km persegi, tak termasuk 878 pulau, 510 entiti geografi luar pesisir, termasuklah batuan, terumbu, permatang, tompok dan aloh. Semua ini dikira sebagai kedaulatan. Yang kedua, dimasukkan daulat dalam konteks Melayu. Daulat ini dikaitkan dengan raja. Sebab itu di setengah negeri berpegang kepada moto raja berdaulat, negeri berkat, sejahtera rakyat. Sehingga terkenalah rangkapan pantun Raja Pahang, Raja Berdaulat, mengambil berat hati rakyat, mendapat sanjungan rakyat jelata, raja dan rakyat berpisah tiada. Dan secara adatnya, seorang raja itu selepas dia naik saja tahta menjadi sultan, secara automatik dia akan dapat daulat. Ini kepercayaan dalam orang Melayu. Naik daulat dipanggil. Tapi bukanlah macam cerita epik ataupun dongeng raja-raja di barat, dapat daulat, boleh potong batu dan sebagainya. Tidak. Dia naik daulat ini pertama karisma. Yang kedua adalah tuah dia. Karisma maksudnya semasa dia bergelar Tengku Mahkota ataupun Raja Muda, kita nampak dia biasa saja. Tapi bila naik saja jadi sultan, kita nampak. Dia ada aura lah kalau bahasa orang sekarang. Ataupun tuah. Tuah ni maksudnya apabila dia naik tahta, negeri semakin aman, makmur, kaya raya, tanaman tumbuhan subur di ladang, ternakan membiak, rakyat bertambah. Maka raja yang memerintah itu dianggap sebagai bertuah dan tinggi berdaulat. Maka ini secara umumnya pahaman Islam dan pahaman orang Melayu, tapi secara umum bila kita sebut daulat adalah soal kedaulatan tanah air. Wallahu a'lam. Masya-Allah, kita boleh segaris bawahkan kefahaman ringkas kita, daulat ini adalah kedaulatan negara dan kedaulatan raja bagi kefahaman Islam dan Melayu. Baik, Ustaz Nabil mungkin ada perkongsian menarik yang nak kongsikan, silakan. Baik, terima kasih Ustaz Hariri. Sahabat-sahabat, rakan-rakan para penonton Forum Perdana Ehwal Islam, pada malam ini kita bawakan secara langsung untuk kita melihat sejauh mana jasa, pengorbanan, tenaga yang telah dicurahkan oleh seluruh batalion kita ataupun mereka yang berada di perbatasan. Mengorbankan masa dan juga menghabiskan ruang waktu untuk mempertahankan negara, semata-mata untuk menjaga kedaulatan bumi yang bertuah ini. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, saya bawakan sikit sebanyak sejarah. Sempena kita melihat bagaimana perkembangan Angkatan Tentera Malaysia, sejarah moden ATM bermula dengan pengambilan 25 orang pemuda Melayu sebagai skuad percubaan Regimen Askar Melayu pada 1 Mac 1933. Regimen ini terus berkembang menjadi satu batalion penuh yang dikenali sebagai Batalion Pertama Regimen Askar Melayu pada 1 Januari 1938. Manakala batalion kedua ditubuhkan pada 1 Disember 1941, iaitu 6 hari sebelum Perang Dunia Kedua bermula di Malaya. Dan seterusnya pelbagai perkembangan semasa berlaku, dan sudah pasti kita hari ini berbangga dengan wujudnya Angkatan Tentera Malaysia. Bersempena dengan hari ulang tahun ATM ke-88 dengan tema kedaulatan negara tanggungjawab bersama yang telah diulas oleh kedua-dua ahli panel tadi, memberikan gambaran inilah harapan bukan hanya mereka yang bergelar sebagai tentera, tetapi kita juga perlu bersama dengan mereka. Tuan-tuan, daripada cerita ini saya nak bawakan kepada anda, mereka meletakkan dan mengekalkan kedaulatan negara ini sebagai tema, sebagai tanggungjawab bersama untuk kita menggembelingkan tenaga, membantu usaha untuk menjaga tanah air tercinta. Dalam masa yang sama, disebut oleh Panglima Angkatan Tentera, iaitu Jeneral Tan Sri Effendi Buang, ATM perlu siap siaga hadapi ancaman keselamatan global. Bukan hanya musuh yang berbentuk nyata, tetapi disebut ada 4M yang perlu diambil perhatian, iaitu man, method, machine dan juga keadaan semasa. Mates, sahabat yang dikasihi sekalian, apa pun kita lihat dalam di dada akhbar menyatakan bahawa setiap kita perlu menghargai pengorbanan ATM. Bahkan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Permaisuri juga menghargai pengorbanan ATM, juga PDRM
dalam memerangi pandemik COVID-19. Sahabat yang dikasihi, kalaulah kita boleh menyebutkan bahawa terlalu banyak jasa mereka, di mana pula pengorbanan kita? Kalau kita katakan cinta negara, setiakah kita kepada tanah air ini? Tepuk dada, bukan tanya selera, tapi tanya jiwa yang penuh dengan nilai kemerdekaan. Kita berhenti rehat seketika, kembali lagi selepas ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, kembali lagi di Forum Perdana Ehwal Islam. Bagi anda yang sedang menonton di TV1 ataupun yang menonton melalui live Facebook di Facebook Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, ataupun yang sedang menonton live streaming di rtmklik.gov.my. Baik, kita masih lagi membincangkan topik kita cinta negara, setiakah kita, bersempena dengan Hari ATM tahun yang ke-88. Baik, saya nak pergi kepada Lieutenant Colonel Ustaz Jihadi. Bila kita topik ataupun blok yang kedua ini, saya nak berbincang soal cinta kepada negara. Kalau kita tengok dalam aspek cinta pada negara, kita mesti pertahankan negara. Di dalam Al-Quran ada surah Al-Anfal ayat 60, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, supaya mempersiapkan segala kemampuan, kekuatan untuk menghadapi musuh dengan pasukan berkuda dan sebagainya. Mungkin Ustaz boleh jelaskan dalam aspek tersurat dan tersirat daripada maksud ayat Quran ini untuk selaras dengan kesediaan ataupun kesiapsiagaan ATM. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Hariri. Ayat yang telah dibacakan tadi itu merupakan ayat kesiapsiagaan yang telah dimuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 60, yang merupakan ayat madaniyah dan peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala sebab nuzul, sebab turunnya itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada barisan ketenteraan Islam supaya mempersiapkan diri. Dan kalau kita melihat apa yang disyarah ataupun apa yang ditafsirkan oleh Imam Tafsir Jalalain dalam Tafsir Jalalain menyebut bahawa perkataan a'iddu lahum mastata'tum itu menunjukkan kesiapsiagaan yang bersifat berterusan ala sabili dawam, dan kesiapsiagaan itu kepada aset-aset yang tertentu, iaitu min quwwah wa min ribatil khail, dua perkara yang menjadi tunggak kekuatan kepada sesebuah angkatan. Dalam tafsir Jalalain menyebut quwwah itu dirujukkan kepada tentera-tentera pemanah dan satu ketika. Bahkan kalau kita lihat dengan lebih luas, dia adalah sumber manusia yang terbina tentera itu sendiri. Manakala wa min ribatil khail adalah berujuk kepada kuda-kuda perang yang sudah siap dipasang dengan alat-alat peperangan ataupun ketenteraan yang lengkap. Apa yang syahid ataupun maksud daripada ayat ini ialah, matlamatnya ialah turhibu nabihi aduwallah. Maksudnya kesiapsiagaan yang mesti bergerak di atas jalan yang berterusan, dan siap-siaga itu pula terhadap ketenteraan dan juga elemen-elemen perang, semuanya itu bertujuan untuk menggerunkan musuh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya jelas bahawa kalau tanpa siap-siaga, tanpa kita merenung dan melihat kepada kekuatan ketenteraan dan kekuatan persenjataan, maka mana mungkin musuh akan merasa gerun dengan kekuatan tentera Islam. Itu yang tersurat. Makalah yang tersirat, saya rujukkan semula tentang memperkasakan ketumbukan pertahanan. Kalau di dalam sesebuah angkatan perang ataupun angkatan ketenteraan, ada 3 perkara yang perlu diperkasakan. Pertama, disebut sebagai mobility. Yang kedua disebut sebagai kuasa tembakan. Yang ketiga disebut sebagai moral. Di dalam moral ini, di dalamnya terpecah kepada unsur kerohanian, ada kebajikan, kesihatan dan seumpamanya. Dan sememangnya dari segi mobility, dari segi kesiapsiagaan logistik memang sudah tersedia. Dari segi kuasa tembakan, alat-alat persenjataan dan seumpamanya pun sentiasa diberi perhatian. Tetapi dari sudut moral ini, dari sudut sumber manusia inilah yang banyak diperbincangkan di mana-mana peringkat. Bahkan kalau dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini, syarahan tentang min quwwah itu agak lebih utama daripada wa min ribatil khail. Maksudnya kalau senjata itu hebat,
senjata itu canggih, tetapi man behind the machine ataupun orang yang berada di belakang mesin, di belakang senjata itu tidak memiliki kekuatan yang hebat, maka belum tentu kemenangan boleh dicapai. Sejarah Islam telah membuktikan bahawa kekuatan ataupun bilangan yang ramai dan persenjataan yang lengkap bukan janji kepada sebuah kemenangan. Kita lihat pada Perang Badar sebagai contoh, tentera Islam dalam bilangan yang sedikit. Begitu juga dengan perang-perang yang lain. Yang jaranglah ataupun boleh dikatakan tidak ada satu siri peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah maupun yang tidak dipimpin oleh Rasulullah memiliki kekuatan tentera yang lebih ramai daripada musuh. Tetapi yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tetap menang sebab tentera-tentera Islam telah dibina dengan min quwwah, kekuatan kerohanian yang hebat. Jadi dalam istilah moral ini, dalam istilah kerohanian ini, perkara yang perlu ditekankan di situ ialah ilmu. Apatah lagi dalam keberadaan tentera kita sekarang ni dalam bukan lagi menerima ancaman secara tradisional. Kita sekarang sudah pun bergantung, landscape pertahanan kita ni bergantung kepada keselamatan geostrategik serantau. Kita berada pula dalam revolusi industri 4.0. Jadi ilmu-ilmu yang sezaman dengannya itu perlulah diterap, perlulah diteraskan, perlulah dibina agar boleh membina sebuah ketumbukan yang hebat, sebuah ketumbukan yang kuat yang boleh mendepani musuh. Bukan sahaja dalam musuh yang bersifat klasik ataupun musuh yang bersifat tradisional, bahkan musuh yang lebih besar, yang lebih luas daripada itu. Maka kerana itulah ayat surah Al-Anfal ayat 60 ni memang sudah menjadi ayat, boleh dikatakan ayat peperangan, ayat kesiapsiagaan. Ayat inilah yang selalu didendangkan oleh panglima-panglima kita lah, terutamanya Panglima Angkatan Tentera, Panglima Tentera Darat, Panglima Tentera Laut dan Udara, dalam usaha untuk nak memperkukuhkan kesiapsiagaan, sentiasa berada di dalam keadaan, kalau dalam sumber manusia, dalam keadaan yang sudah boleh berperang pada bila-bila masa. Latihan tidak pernah dikesampingkan, peralatan sentiasa dilihat, dinilai agar kekuatan itu akan terus berjalan. Kalau diperlukan, maka kita sudah pun bersedia pada bila-bila masa. Masya Allah. Patutlah pasukan tentera kita hebat-hebat. Mereka dapat sentuhan dan hembusan semangat daripada unit dakwah pimpinan Ustaz Jihadi rupanya. Masya Allah. Tahniah diucapkan. Baik, saya nak pergi pula kepada yang bagi Datuk Mat. Bila sebut tentang cinta negara, Datuk, ramai orang sebut tentang anak muda yang pelbagai telahan diberikan. Mereka ini tidak cinta negara, akhlak mereka tidak melambangkan nak mempertahankan negara dan sebagainya lah. Saya sekarang ni, Datuk, ada satu kita katakan PL lah. Nak pergi pejabat, saya suka pasang YouTube. Dengar ceramah. Salah satunya ceramah daripada channel YouTube Datuk Bat lah. Saya mendengar pada 25 September, Datuk upload satu video walaupun tajuknya berkaitan dengan etika membuat pertuduhan. Tetapi pada minit ke-10 4 saat, saya mengikuti Datuk menyebut umur 18 sampai 24 tahun adalah umur young and stupid. Banyak perkara yang kurang cerdik orang muda buat pada waktu ini. Macam mana tu nak tingkatkan cinta negara umur young and stupid ni, Datuk? Silakan. Terima kasih muslimin muslimat sekalian. Asalnya dia merupakan satu kata-kata hikmah, to be old and wise, you first must be young and stupid. Kalau kita nak menjadi seorang tua yang bijaksana pada masa akan datang, paling kurang kita ada pengalaman lah. Jadi orang muda yang gila-gila tu kena ada. Kita lebih jadi wisdom. Dalam hal ini selari dengan pandangan yang diberikan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam satu syair. Imam Syafi'i pernah sebut, wa kam min fatan amsa wa asbaha dhahikan wa akfanuhu fil ghaibi tunsaj wa huwa la yadri. Kata Imam Syafi'i, aku tengok orang muda-muda hanyut dalam ketawa riang pagi dan petang. Tiap-tiap hari gembira sokmo, kata Imam Syafi'i. Padahal kain kafannya sedang dijahit. Allah. Sedangkan dia tidak pernah menyedarinya. Sebab itu kita tak jemu-jemu memberi nasihat kepada orang muda-muda. Sebab kita yang dah berumur ni, kita penuh muda. Tapi mereka yang muda ni belum tentu tua. Belum tentu tua. Kita penuh muda. Jadi kita tak jemu memberi nasihat. Allah mengurniakan pada manusia usia ini ada 4 tahap. Satu al-aulad, yang kedua syabab, yang ketiga kihul, yang keempat syuyukh. Al-aulad ni kita dah tinggal lama dah. Umur daripada sejak lahir sampailah kita akil baligh.
syabab ni orang muda. Sejak akil balik sampai umur 40. Ini yang ramai sekarang ni. Demografik yang paling tinggi dalam media sosial ini. Lepas tu orang dewasa. Umur 40 sampai 60. Ini dah ada sedikit kematangan dalam berfikir. Dah ada perjuangan dalam hidup. Dia bukan sekadar nak menang game PUBG bedak. Dia dah ada ke mana nak dibawa hidup ini. Dan syuyukh ni 60 tahun ke atas. Sebab itu belia ni kita kena bimbing mereka. Sebab itu kalau kita tengok dalam bahasa, ini cantik bahasa Melayu. Belia ni dia asal daripada bahasa Sanskrit. Bahasa Sanskrit ni bahasa elit India yang kita pinjam. Kata Za'bar, kita kurang lebih ada 388 patah perkataan yang kita pinjam daripada Sanskrit ni. Belia ni asalnya balia. Apa makna balia? Dia budak-budak sikit atas, orang tua sikit bawah. Dia anagram daripada belia. Itu yang jadi belai. Itu juga daripada belia. Lebay, beliak. Itu semua daripada balia. Sebab itu, kalau kita susun jadi perkataan, belailah belia, moga jadi lebay. Jika tidak, kita terbeliak. Ini kebijaksanaan susunan bahasa orang tua-tua dulu. Apa sebab kita kena belai, kena latih dan didik? Umur baru setahun jagung. Darah baru setampuk pinang. Akal baru selilit telunjuk. Balak baru balak muda. Nak dibuat tiang, tak berteras. Nak dibakar, tak berbara. Jadi macam mana? Mesti dilatih. Kalau tak dilatih, kita jadi letih. Soalan, dalam konteks cinta tanah air, bolehkah dididik? Ini bukan soal boleh ataupun tidak. Kita wajib didik. Sebab Ibnu Khaldun, dia karang kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun. Dia kata mana-mana dinasti sepanjang kajian dia hanya bertahan selama 3 generasi saja. 120 tahun. Khulafa' Ar-Rashidin, 29 tahun saja. Dinasti Umayyah, 14 orang pemerintah, 91 tahun saja. Begitu juga dinasti Aghlabiyah di Qairawan, Tunisia, hanya bertahan 109 tahun saja. Tak banyak yang bertahan lama. 3 generasi, 40, 40, 40. Kenapa mereka ni banyak hancur? Pada ujungnya, orang muda tidak meneruskan kesinambungan. Tidak ada lagi cinta kepada tanah air. Dia tak faham lagi nak bangga dengan negara. Ini kita kena didik dan belai. Tetapi kita tak katakan orang muda kita semua tak cinta tanah air. Tak. Ada satu kajian yang pernah dia buat. Dia buat kaji selidik 64 buah negara. 64,000 responden terlibat. Setakat mana cinta pada tanah air? Patriotik. Jepun hanya 11% rakyatnya sanggup berjuang untuk berperang. Begitu rendah sekali. Antara yang tinggi, Pakistan. Pakistan 89%. Orang muda dia sanggup berjuang. Maghribi dan Fiji 94%. Negara kita macam mana? Negara kita duduk kedudukan ke-23. 63% orang muda sanggup berjuang. Jadi tahniah kita ucapkanlah, walaupun nampak ada young and stupid ke young and crazy itu, tapi kalau dipanggil berjuang, insya-Allah mereka akan bangkit. Masya-Allah, saya pun jadi semangat balik itu. Saya ingat perkataan belia tadi itu yang orang Kedah sebut baliak tu no. Oh, baliak. Balik. Oh, baliak. Betul ke Ustaz Nabi orang Perlis sebut baliak? Rosak bahasa tadi. Diperbaiki balik. Jadi, okeylah tu boleh diterima lah Ustaz Dia Nabi. main tembak je lah kan. Tapi tak apalah, apa pun memberikan satu gaya bahasa yang cukup mahal untuk kita fikir-fikirkan. Dan saya suka untuk kita bawakan apa yang Datuk Bat sebut tadi. Kalau nak jadi orang dewasa yang bijak, perlu ada pengalaman ketika remaja jadi gila-gila. Sebab tu ada gila-gila remaja. Sebagai contohnya, kita hari ini kadang-kadang kita tidak pernah menerima hakikat itu. Akhirnya kita bimbang ialah kalau remaja ada gila-gila remaja, bimbang yang tua jadi gila. Ni bahaya. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, kita nak bawakan, saya bukan nak bedah satu kertas ini, tetapi ini adalah hasil daripada perbincangan yang telah dibawa ke Dewan Parlimen dan akhirnya telah wujud kertas putih pertahanan 2020-2030. Yang mana di sana ada 3 mesej utama yang nak dikongsikan, bukan hanya dibawa oleh pihak Angkatan Tentera Malaysia dan semua badan beruniform, tetapi juga kepada kita rakyat Malaysia. 3 mesej ini, pertama, tidak mengambil mudah perkara berkaitan keselamatan dan kestabilan negara. Yang kedua, tingkat daya ketahanan dalaman melalui pertahanan komprehensif dan ketersediaan untuk mendakap perubahan. Dan yang ketiga, perkuat keselamatan dan keupayaan melalui perkongsian berwibawa, utamakan inisiatif inovasi dan eratkan kerjasama antara kita. Ini 3 mesej utama yang terkandung dalam kertas putih ini. Apapun, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, terdirinya kertas ini untuk dilihat dengan 3 tonggak utama.
Jika boleh saya perjelaskan sikit sebanyak, tonggak pertama dengan namanya iaitu cegah rintang berpadu. Tonggak kedua, pertahanan komprehensif. Dan tonggak ketiga, perkongsian berwibawa. Tonggak satu, siapa sebenarnya yang perlu untuk memegang cegah rintang berpadu? Iaitu Angkatan Tentera Malaysia secara khususnya. Dan untuk apa? Cegah rintang, iaitu menghindar daripada sebarang bentuk pencerobohan atau konflik. Bagaimana? Berpadu, yakni kebersamaan dalam mempertahankan kepentingan negara dan juga kemampuan untuk berpadu dalam lapisan yang begitu ramai. Seterusnya, pertahanan komprehensif. Tonggak kedua. Siapa tuan-tuan? Iaitu seluruh kerajaan dan masyarakat tempatan. Untuk siapa dan untuk apa? Keutuhan pertahanan. Membina dan juga memperkuatkan keutuhan dalaman. Bagaimana? Komprehensif. Membina perpaduan dalam masyarakat kita yang pelbagai agama, bangsa dan fahaman untuk disatukan dan diacuankan mengikut. Seterusnya, perkongsian berwibawa. Siapa? Ini adalah negara-negara luar yang merupakan rakan kongsi untuk mengeratkan, mengukuhkan hubungan di antara kita. Dan sudah pasti bila dalam negara dibentuk dengan kekuatan dalaman, keupayaan dan kesepaduan, dan akhirnya kita ada rakan-rakan kongsi, rakan-rakan ataupun jiran-jiran negara kita yang boleh membantu bila-bila masa. Fikir-fikirkan, ini di antara bukan hanya kertas putih kosong sahaja, tetapi kertas putih ini telah dicoret untuk sama-sama kita lakar kejayaan. Berhenti rehat seketika, kembali lagi dalam Forum Perdana Ehwal Islam. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi di Forum Perdana Ehwal Islam yang kami bawakan pada malam ini bersempena dengan Hari ATM kali ke-88 tahun 2021. Terima kasih kepada teman-teman yang menumpahkan komen di ruangan komen, antaranya Rokiah Osman. Dia kata orang tua dah rasa muda, orang muda belum teru rasa tua. Dia quote kata-kata Datuk Bat sebentar tadi. Terima kasih Cik Haslinda Luqman, Somah Nonoy. Nama pun canggih ni. Kemudian Nur Hafiz Saleh yang menuliskan di ruangan komen, terima kasih. Anda boleh terus share supaya lebih ramai dapat menonton secara live Facebook di Facebook Jakim. Baik, saya nak kembali semula kepada Lieutenant Colonel Ustaz Jihadi untuk kita berbicara soal cinta negara ini. Saya nak sentuh pula dalam soal semangat. Kalau kita perhatikan, saya ni suka juga kalau menonton filem-filem keperwiraan ni. Kalau Lieutenant Colonel minat filem apa? Kalau dulu Combat. Combat. Kalau filem Melayu? Filem Melayu Lieutenant Adnan. Lieutenant Adnan. Dan yang lama sekali Sarjan Hasan. Hasan. Saya tahun 1979. Tajuk dia Prebet Lapuk. Badul berlakon. Tapi ketawa Datuk Pat. Baik, tapi bila kita tengok siri-siri keperwiraan, dia akan ada satu hembusan semangat, sama ada daripada ketua ataupun dari siapa saja yang memberi nasihat. Dan inilah yang kita dapat gambarkan bahawa untuk mempertahankan negara tak cukup dengan semangat luaran, tetapi kekuatan dalaman inilah yang menyebabkan kita boleh mempertahankan. Cuma mungkin Lieutenant Colonel boleh bantu kita untuk memberi perincian. Adakah semangat tanpa ilmu dan iman yang rapuh ini akan menyebabkan semangat itu goyah? Tuan, silakan. Terima kasih bagi Ustaz Aridi. Saya nak jawab soalan itu, saya nak bawa dua contoh. Bagaimana semangat dengan iman dan ilmu, dan juga semangat tanpa iman dan ilmu. Dan iman dan ilmu ini senang saya rangkumkan ia kepada ketaatan pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan juga pada perintah Rasulnya. Saya ambil contoh sirah nabawiyah lah dalam sejarah Nabi SAW. Kalau kita tengok di dalam perang Mu'tah sebagai contoh, Nabi SAW telah mengarahkan 3 orang panglima yang hebat, iaitu Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Talib dan juga Abdullah bin Rawahah. Sekiranya Zaid bin Harisah terkorban, maka akan dipegang pula oleh Ja'far bin Abi Talib. Begitulah sekalinya terkorban, akan dipegang pula panji itu oleh Abdullah bin Rawahah. Dan ternyata apabila Perang Mu'tah merupakan satu pertembungan yang sangat hebat, tentera Islam dengan tentera Rom, dan ternyata berlaku Zaid bin Harisah gugur syahid. Kemudian Ja'far bin Abi Talib lantas pegang
panji-panji peperangan itu dengan tangan yang putus diapit pula dengan dadanya. Kemudian terkorban juga, diambil pula oleh Abdullah bin Rawahah sehinggalah akhir sekali dipegang oleh Panglima Perang Khalid bin Al-Walid. Kalau kita tengok, kenapa begitu patuh mereka ni dalam semangat perjuangan? Kerana iman. Kerana iman itu telah melonjakkan kepada kepatuhan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kita tengok pula contoh yang kedua, Perang Uhud. Begitu juga bagaimana tentera-tentera Islam yang telah mendapat amanah daripada Rasulullah agar jangan sesekali meninggalkan bukit Manah itu. Jangan sesekali, itu adalah perintah yang lahir daripada iman juga. Tetapi apabila mereka melihat harta rampasan yang ditinggalkan di dataran Uhud itu, akhirnya iman mereka menjadi goyah, semangat saja tak cukup. Akhirnya mereka turut mengikut hawa nafsu dan mereka turut berebut-rebut untuk mendapatkan harta rampasan perang. Maka inilah yang kita tengok betapa pentingnya kekuatan dalaman dalam nak memastikan kejayaan sesebuah ketumbukan. Saya suka rangkumkan yang kata iman, yang kata ilmu, yang kata takwa ni dalam kekuatan kerohanian. Kerana kekuatan kerohanian itu adalah suatu perkataan yang seringkali kita gunakan di dalam angkatan tentera. Izinkan saya untuk menyebut sedikit berkenaan dengan betapa caknanya dan mengambil beratnya pimpinan-pimpinan angkatan tentera terhadap pendidikan kerohanian ataupun keutuhan kerohanian ini. Sebagai contoh, Perintah Ulung Panglima Angkatan Tentera menyentuh secara langsung tentang kekuatan kerohanian di dalam teras yang kedua, iaitu memperkasakan warga Angkatan Tentera Malaysia yang cemerlang. Begitu juga dalam Perintah Ulung Panglima Tentera Darat pun sama, dalam tonggak yang ketiga, Perintah Ulung Panglima Tentera Darat dalam teras yang keempat, Perintah Ulung Panglima Tentera Udara dalam teras yang kedua, yang semuanya itu tersimpul di bawah suatu kekuatan, iaitu membina kekuatan kerohanian ataupun spiritual combat power. Maka begitulah apabila Rasulullah SAW dalam satu hadisnya menyebut tiga golongan yang sangat disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu yang ketiganya ialah mereka yang dalam peperangan. Mereka bulatkan matlamat, betulkan niat, sama ada mereka menang ataupun mereka gugur syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Itu semangat kepada dalam aspek ketenteraan. Ini semangat pula Datuk. Saya perhati, ini telahan saya jugalah. Saya perhatikan rakyat Malaysia, semangat perkauman tu lebih tinggi daripada semangat cinta negara. Ini telahan saya lah. Kalau kita tengok, isu perkauman ini dia boleh jadi api dalam sekam. Kita ditunjukkan dengan kedamaian keamanan negara kita, tetapi ada beberapa isu perkauman yang menjadi api dalam sekam dalam negara kita. Bermula dengan 13 Mei 1969, kemudian peristiwa Kampung Rawa 1998, Kampung Medan 2001, kemudian sampailah isu-isu provokasi dalam media sosial. Sehingga kan ada sarjana menyebutkan bahawa ini dipanggil sebagai fake peace, keamanan palsu. Soalan saya, Datuk. Adakah Malaysia ini dalam keadaan fake peace, aman yang palsu? Datuk setuju? Terima kasih. Muslimin muslimat sekalian, adalah tidak benar kalau ada telahan daripada pihak luar yang mengatakan segala keamanan yang kita sedang lalui sekarang ini adalah fake ataupun keamanan palsu saja. Kerana kita telah berdiri sebagai satu keluarga Malaysia, sebagai satu bangsa Malaysia selama 64 tahun. Dan perlu masyarakat luar mengetahui bahawa negara kita ini sangat unik. Berbeza sangat dengan mana-mana negara di seluruh dunia. Saya lihat satu contoh. Negara lain, selepas penjajah meninggalkan mereka, maka negara itu akan jadi pecah berkeping-keping. Negara lain. Saya ambil contoh kalau negara Arab. Seluruh semenanjung tanah Arab itu dulu adalah satu negara. Mereka bernaung di bawah Khalifah Uthmaniyah. Tiba-tiba muncul niat di kalangan ketua-ketua ni nak buat Arab Revolt. Nak mengembalikan semula kegemilangan kerajaan Arab dahulu kala. Tapi akhirnya niatnya bagus, tapi tidak terorganisasi lalu terpecah. Maka mereka tak dapat laksanakan cita-cita Arab Revolt. Apa yang mereka buat, sekadar mampu mengabadikan warna-warna kenangan di bendera negara masing-masing. Sebab itu, kalau negara Arab, bendera mereka kita keliru. Dia hanya bermain sekitar merah, putih, hitam dan hijau. Yang berbeza hanya garisan saja. Kenapa? Garisan tu ikut dijajah siapa? Spanyol ke, Itali ke? Sebab merah melambangkan dinasti Bani Hashim, Hashimiyah. Kalau putih melambangkan pemerintahan kerajaan Umayyah.
Kalau hitam melambangkan kerajaan dinasti Abbasiyah dan hijau kerajaan Fatimiyah. Bayangkan satu negara penjajah balik berpecah jadi negara yang berbeza. Dan kita nak masuk setiap negara semua pakai visa. Beza dengan Eropah. Eropah satu visa pusing seluruh Eropah. Tapi negara kita, ini pelik. Asalnya berpecah. Tapi penjajah balik kita bersatu. Asalnya dulu kita ada negeri-negeri Federated Malay States, kita ada Unfederated Malay States, dan kita ada negeri yang dipanggil Straight Settlement. Kalau negeri-negeri Melayu bersekutu, tidak bersekutu, ini bertaraf protectorates di bawah naungan British dan diperintah oleh raja ataupun sultan. Adapun Straight Settlement, ini ditakbir secara dipanggil Crown Colonies, jajahan mahkota Inggeris, dan penduduk atau rakyat dalam negeri selat ini, iaitu Pulau Pinang, Melaka, Singapura, mereka diberi istilah British subject. Mereka bukan British citizen, tapi mereka jadi stateless lah ketika itu. Kalau British balik, mereka tak tahu pergi ke mana. Tapi dalam kepelbagaian ini, kita boleh bangkit menjadi satu negeri yang bersekutu atas nama persekutuan. Sebab itu tak betul kalau orang luar nak mengatakan bahawa kita ni fake peace saja. Kerana dalam kepelbagaian ini, kita masih boleh bersatu sebagai keluarga Malaysia. Dan kita punya pecahan etnik begitu besar sekali. Kita ni jangankan suku bangsa. Bahasa pun banyak. Kita di Malaysia sekarang, kita ada 140 bahasa dialek dan juga Creole. Creole ni bahasa Melayu campur dengan bahasa asing. Dialek, kita ada sub-dialek Melayu saja 9. 14 dialek rakan-rakan kita masyarakat Tionghoa orang Cina. Kita ada 90 bahasa di Sarawak. Kita ada 20 bahasa asli suku Cik Wong yang tinggal di hutan di Krau. Kita ada orang Melayu pula ada pecah Jawa, Bugis, Banjar, Boyan, Kampar, Kerinci, Mendaili, Minangkabau, Rawa, Johor Riau. Ada Melayu Kelantan, ada Melayu itu ini. Kita ada masyarakat orang asli, Negritonya, Senoi, Proto Malaynya, Tomia, Mendrik, Batiknya. Kita ada Serani, kita ada Siam. Kita ada Bumi Putera di Sabah. Wah, kalau Sabah 33 pribumi berkomunikasi dalam 50 bahasa, 80 dialek etnik. Belum cerita di Sarawak, Masya Allah. Pendek kata, kepelbagaian kita ini boleh duduk dalam tempoh 64 tahun tanpa secara relatif berlaku pertumpahan darah yang besar. Itu bukan dipanggil fake peace. Tapi itu benar-benar keamanan dan kita bersyukur Allah sentiasa pelihara tanah air kita ni. Amin, Masya Allah. Saya kalau Datuk Bak jadi panel, tak cukup kertas saya nak tulis nota. Satu persatu yang dikongsikan, saya mudah-mudahan kita, ini seronoknya tengok forum perdana. Kita dapat ilmu, kita dapat tahu fakta dan kita dapat tahu tentang sejarah yang boleh menggabungkan kefahaman kita, cinta kepada negara kita. Baik, Ustaz Nabil, silakan. Baik, jika tadi kita dengar daripada Datuk Bat cerita tentang keadaan masyarakat kita yang pelbagai latar belakang, bangsa, suku sakatnya, bertuahnya bumi kita. Begitu je dengan Lieutenant Colonel Tuan Jihadi cerita tadi. Bagaimana dalam kerangka peperangan, Nabi SAW telah membina generasi yang bukan hanya sekadar mahukan menang, tetapi mereka mahukan sesuatu yang memberikan pulangan yang abadi, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat, cuba kita renung seketika. Bagaimana kedudukan Nabi SAW boleh membina satu generasi yang kuat, sedangkan mereka pada ketika itu hanyalah bilangan yang sedikit. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, saya bawakan satu kajian yang dibawakan oleh para pelajar dan rakan-rakan kita di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, UPNM, daripada analisa peperangan dan pertahanan Rasulullah SAW. Ada 5 kerangka besar, iaitu strategi geografi, strategi menyerang dan kejutan, pengintipan dan sistem rondaan, ketangkasan dan kecekapan, dan penggunaan tentera secara ekonomik. Saya nak fokuskan kepada topik yang paling utama, iaitu berkenaan dengan penggunaan tentera secara ekonomik. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, dalam peperangan Nabi SAW disebut bahawa selama Nabi SAW memimpin tentera 78 kempen ketenteraan dan sejumlah besarnya Nabi SAW turut sama dalam mengetuai tentera ini. Dan disebutkan bahawa 28 ekspedisi termasuk 11 ekspedisi besar menentang kaum Quraisy, Yahudi dan juga bangsa Arab dan juga bangsa Rom. Daripada 78 ini, boleh dikatakan 12 ekspedisi disertai hanya 20 sehingga 60. 19 ekspedisi dianggotai kurang daripada 20 orang, 17 ekspedisi disertai 60 sehingga 200 orang, 15 ekspedisi dianggotai oleh lebih kurang 500 orang dan bakinya adalah lebih kurang 500 dan ke atas. Sahabat-sahabat, 48 sehingga 78 ekspedisi dinyatakan bahawa kurang daripada
200 orang yang mengikuti. Bayangkan bagaimana masyarakat Islam ketika itu dengan bilangan yang begitu sedikit tetapi kuat. Lihatlah, datang mereka bukan hanya satu bangsa. Arab juga berkabilah, Arab juga berpuak-puak, tetapi mereka bersatu atas dasar akidah yang satu. Akhirnya mereka berpadu untuk meninggikan syiar dan meninggikan agama Allah Subhanahu Wa Taala di bumi. Tepuk dada, tanya diri sendiri, di mana kita di bumi Malaysia ini? Ustaz Hariri, kita nak teruskan lagi. Mungkin pada pusingan akhir ini saya serahkan kembali pada Fadil Ustaz Hariri. Terima kasih Ustaz Nabil. Ni kalau interview kagak ni lulus ni satu-satu dia tahu lulus. Gabung warna. Masya Allah. Baik, kita dah sampai di penghujung rancangan, tapi sebelum itu seperti biasa mesti ada kesimpulan. Mungkin Lieutenant Colonel boleh mulakan dahulu apa kesimpulan yang boleh dibuat. Silakan. Baik, terima kasih bagi Ustaz Hariri. Saya suka membuat kesimpulan perbahasan kita pada malam ini terhadap dua perkara. Yang pertama ialah kesimpulan terhadap warga Angkatan Tentera Malaysia sendiri, bahawa kita sebagai barisan ketenteraan, barisan pertahanan dan keselamatan negara, kita perlu merasa bangga bahawa kita sekarang sedang berada di dalam satu pekerjaan yang dipandang mulia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala melebihkan orang-orang yang berjihad pada jalan Allah daripada orang yang duduk saja di rumah dan seumpamanya itu dengan kelebihan yang sangat banyak. Bahkan janji-janji daripada baginda Nabi SAW juga sama. Kalau kita lihat di antara janji Rasulullah, mata yang dimiliki oleh tentera itu sendiri. Ainani la tamassuhumun nar. Ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ini janji daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mata yang menangis, yang keluar air mata, menangis kerana takut pada Allah, dan mata yang keluar air matanya itu kerana debu-debu bertahan ia pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada barisan ketenteraan yang sedang bertugas di medan juang, sama ada di perbatasan ataupun di mana-mana, ingatlah kita sekarang ni sedang berada dalam satu pekerjaan yang mulia, dan teruskan pekerjaan dalam apa kesusahan sekalipun, sedari bahawa niat dan nawaitu kita tu mestilah betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ialah kesimpulan saya buat seluruh keluarga Malaysia, bahawa dalam konteks mempertahankan negara ni ataupun kedaulatan negara ni sebagai tanggungjawab bersama, kita perlu sedar bahawa selagi mana kita bernaung dan berbumbungkan langit Malaysia dan berpijakkan tanah Malaysia ini, kita perlu melahirkan satu perasaan cintakan negara kita. Bahkan sanggup kita melakukan apa sahaja. Kita pegang hubbul watan wajtihadu ala hurriyati. Kita kena kasih, cintakan negara, dan kita sanggup buat apa sahaja demi negara kita tercinta. Dari segi perasaan, kita kena marah kalau ada orang kata dekat negara kita. Dari segi wang ringgit, kita boleh melestarikan bantuan-bantuan, apatah lagi dalam keadaan COVID-19 ini. Begitu juga dari segi tenaga dan seumpamanya. Dan sedarilah bahawa tanggungjawab kita untuk mempertahankan negara kita yang tercinta ini adalah merupakan tanggungjawab bersama di antara pertahanan, barisan pertahanan dan keselamatan, dan juga warga Malaysia sebagai sebuah keluarga Malaysia yang sejahtera. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih. Silakan bagi Datuk. Muslimin muslimat sekalian, kita kalau musuh yang datang secara fizikal dan berhadapan, insya-Allah kita boleh lawan. Kita ada anggota pasukan keselamatan kita yang begitu berpengalaman luas, persediaan, kesiagaan mereka pun luar biasa sekali, diiktiraf sampai ke luar negara pelibatan tentera kita. Tetapi yang kita hunsin sekarang ni adalah kita diserang oleh 5 jenis musuh. Ini paling kita takut. Pertama, gunting dalam lipatan. Yang kedua, api dalam sekam. Yang ketiga, musuh dalam selimut. Yang keempat, telunjuk lurus kelingking berkait. Yang kelima, musang berbulu ayam. Yang ini paling kita payah nak berlawan. Panggillah pasukan tentera paling hebat dalam dunia pun untuk berlawan dengan musuh yang tidak nampak, inilah yang paling susah sekali. Justru ayolah seluruh keluarga besar Malaysia, negara kita sudah merdeka, hidup tenteram sekian lama, bagaikan bunga yang sedang mekar, jagalah ia bersama-sama. Negara kita berbilang bangsa, pelbagai budaya, berbagai agama. Suburkanlah ia selama-lama, jangan timbul bencana. Dirgahayu Angkatan Tentera Malaysia,
Mudah-mudahan Allah terus memelihara pasukan tentera kita dan memelihara tanah air kita. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Satu kesimpulan yang tuntas yang diberikan oleh kedua-dua panelis kita pada hari ini telah memberi gambaran yang besar kepada kita tentang hari ATM yang disambut pada tahun ini. Mungkin Ustaz Nabil ada nak tambah ataupun sebagainya sebagai kesimpulan Ustaz Nabil pula. Kita belanja kesimpulan Ustaz Nabil pula. Boleh, insya-Allah. Saya bila dengar pandangan daripada kedua-dua panelis kita, beruntung kerana di bumi Malaysia ini kita punya ramai ilmuwan. Rugi sekali kalau kita tidak mengambil mutiara ilmu daripada mereka. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, saya bawakan satu kisah yang mungkin kita pernah dengar namanya, iaitu ibu para syuhada ataupun disebut sebagai Al-Khansa binti Amr. Kenapa tuan-tuan disebut sebagai ibu para syuhada? Pernah dinyatakan bahawa dalam hidupnya bersama dengan suami tercinta iaitu Rawahah, mereka mengharapkan memperoleh zuriat yang memberikan kebaikan kepada agama, juga kepada keluarga. Dikurniakan 4 orang putera, yang mana keempat-empat mereka turut serta dalam peperangan-peperangan untuk menjaga agama. Dan sudah pasti terdetik dalam diri mereka, di kalangan anak ini, siapa yang akan menjaga ibu yang berada di rumah, sedangkan kita semua lelaki, sudah pasti kita akan keluar. Berbalah ataupun sedikit berselisih pendapat di kalangan mereka siapa yang nak ditinggalkan. Akhirnya didengari oleh si ibu tadi. Al-Khansa terus berkatakan bahawa, wahai anak-anakku, ingatlah, agama ini bukan satu paksaan. Kamu telah relakan diri kamu untuk menjadi hamba kepada Allah, beribadah dan mematuhi peraturannya. Dalam masa yang sama, kita patuh pada syariah, kita patuh pada perintah Allah, sudah pasti kita mengharapkan syurga. Dan keempat-empat mereka diminta untuk turun ke medan perang. Pulanglah dengan semangat jihad. Akhirnya, keempat-empat puteranya dikabarkan telah syahid ketika berperang dengan tentera Parsi. Inilah dia jiwa yang saya sebutkan tadi, bahawa bukan hanya sekadar kita yang perlu menyelami hakikat berkorban, tetapi ibu bapa dan persekitaran untuk diwujudkan rasa berkorban dan melahirkan rasa semangat untuk sama-sama kita berkorban bagi bumi negara kita Malaysia yang tercinta. Ustaz Hariri, saya cukup perkongsian itu. Saya kembalikan pada Fadil Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Nabil. Sebagai penutupnya, saya ucapkan terima kasih, berbanyak-banyak terima kasih kepada kedua-dua panelis kita ini, Lieutenant Colonel Jihadi dan juga yang bahagia Datuk Haji Badlisyah, di atas perkongsian yang sangat menarik selama 1 jam perbincangan kita. Dan tidak terucap juga terima kasih kami kepada penonton setia Forum Perdana Ehwal Islam yang menonton sejak daripada jam 9 malam hinggalah ke saat ini hampir jam 10.30 malam. Tidak dilupakan kepada Ustaz Ziad yang telah membantu bagi jurubicara bahasa isyarat kita, dan mudah-mudahan dapatlah difahami oleh teman-teman kita orang kurang upaya. Para hadirin sekalian, mungkin yang sedang menonton ini ada di antara bekas-bekas tentera. Kami doakan semoga Allah Ta'ala berikan kesihatan yang baik kepada semua bekas-bekas tentera yang telah berkhidmat menjaga kedaulatan negara. Dan mungkin ada yang sedang menonton ini yang sedang berkhidmat sebagai anggota ATM. Semoga Allah Ta'ala berikan kekuatan jasmani, rohani dan terus mempertahankan kedaulatan negara ini. Dan kepada kita semua rakyat Malaysia, marilah kita beri sokongan penuh kepada ATM sebagai frontliner kita untuk menjaga kedaulatan negara. Kedaulatan negara, tanggungjawab bersama. Selamat Hari ATM ke-88. Saya Ustaz Hariri, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.